Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, iradat kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat kepada Allah. Maka hidup seorang hamba adalah untuk berbakti kepada Tuhannya. Maka di antara suruhan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita sentiasa menghubungkan hubungan kita dengan Allah dan Nabi-Nya. Maka timbullah istilah silah. Silah itu bermakna silah, yakni hubungan. Yakni orang yang bersilah itu adalah orang yang ada hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Nabi dia dan hubungan dengan Allah. Dialah khalifah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan aku ingin jadikan di atas muka bumi itu khalifah, yakni penggantiku di atas muka bumi, yang akan menguruskan bumi dan memakmurkan bumi dan membuat kebaikan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Maka silah-silah hubungan kita dengan Nabi dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ulama-ulama, orang-orang alim dulu melihat hubungan kita dan tanggungjawab kita untuk agama Allah taala dan agama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia buat satu gerak-geri, buat satu gerak untuk menunjukkan hubungan kita dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah silah, yakni menghubungkan zahir dan batin, batin dan zahir. Maka ilmu persilatan ini ada zahir dan ada batin dia. Kalau ilmu persilatan zahir tanpa batin juga kurang sempurnanya. Ilmu persilatan batin tanpa zahir juga kurang. Sebagaimana manusia terdiri daripada benda zahir dan benda batin, maka pasangan ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alim-alim ulama dulu, ingin menarik orang-orang muda, orang-orang yang suka berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala supaya membuat ibadat dengan cara membela, menjaga kehormatan bangsa dan agama dia. Sebagaimana disebut hadis hubbul watan minal iman, saya kepada tanah air itu adalah tanda keimanan seseorang. Tak mungkin keimanan, ibadat yang kita ingin buat tanpa negara, tak mungkin. Tak mungkin dipraktik, tak mungkin diamalkan semua ibadat yang kita nak buat. Kita boleh semaya sekarang, kita boleh puasa, kita boleh sedekah, kita boleh baca Quran kerana ada negara. Maka katanya Nabi, saya kepada negara sebagai tempat wadah untuk kita melakukan taat ke Tuhan itu. Maka timbul istilah silah. Maka sejarah yang masyhur di negeri Kelantan adalah sejarah Bukit Pana. Sejarah Bukit Pana di Tanah Merah ni masyhur dengan gelaran, masyhur dengan seorang guru dipanggil Adi Putra, yang mana ia merupakan guru kepada Hang Tuah dan guru kepada Wali Sembilan. Wali Sembilan, Wali Songo ini disiapkan untuk berdakwah di Pulau Jawa di Kelantan. Sebagaimana disebut oleh ahli-ahli sejarah, dua orang bersaudara, Syekh Jamaluddin Al-Kubra turun ke Jawa dan adik dia Syekh Sanauddin berada di Bukit Pana. Maka dialah adik putranya di dalam ilmu persilatan, dan dialah Syekh Samannya di dalam ilmu kebatinan, ilmu-ilmu sufi dan ilmu-ilmu tasawuf, yakni bersumber daripada sumber yang sama. Tetapi sekarang kerana kita terlalu lemah, kita tidak mampu mengambil kedua-dua cabang ilmu ini. Maka terpisahlah ilmu ini. Ada orang yang ambil zahir saja, ilmu persilatan saja, tidak ambil ilmu sufi daripada guru-guru.
Ada orang ambil sufi tidak meninggalkan ilmu persilatan. Maka insya-Allah tidak jauh, mungkin dekat insya-Allah benda ini akan kembali bersilat semula. Bergabung semula di antara agama dengan ilmu persilatan. Kerana asal ilmu persilatan ini diasahkan oleh itu. Gerak-gerak ini adalah zahir dipanggil. Yang bergerak sebenar adalah batin sebenarnya. Maka murid-murid, guru-guru mengajar kepada murid hubungan di antara silah, hubungan di antara zahir dan batin. Sebagaimana kita ada ruh, maka timbul istilah ilmu nafas, ilmu gerak, ilmu tenaga dalam, ilmu juruh, ilmu apa, itu menggunakan batin tenaga kita. Nah, manakala ilmu zahir pula timbul istilah gerak, gerak gayung, silat, macam-macam jenis silat, nah, maka hasil daripada gerak zahir. Maka ada setengah silat yang menggabungkan ada istilah zahir, maka tujuan kedua-dua ini menghubungkan, mensilatkan, menghubungkan di antara zahir dan batin adalah tidak lain tidak nak bukan nak menzahirkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menzahirkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala apabila digabungkan zahir dengan batin menjadi kekuatan yang sangat hebat. Maka kita kembali kepada diri kita, kembali kepada pelajaran guru-guru kita supaya menghubungkan di antara dua benda ini. Jadi sempena tajuk malam ni manifestasi silat Melayu. Yang mana di hadapan saya hamba malu juga nak kecek dengan mengenai silat kerana orang hok depan ni lebih banyak pengalaman berbanding hamba. Hamba ni terlalu sedikit sangat tak tahu apa. Mungkin perkataan hamba salah. Nah, cuma berdasarkan pengajian daripada guru-guru, hamba berkongsi sekadar yang boleh. Maka timbullah istilah generasi hang tuah 5 bersaudara. Kedua, generasi Wali Songo. Yang mana Wali Songo ini berdakwah di Pulau Jawa. Yang mana Pulau Jawa ni tak silap hamba dia ada 14,000 pulau. 77,000 ada penduduk, 7,000 lagi tak ada orang duduk. Maka dalam masa 40 tahun hasil usaha daripada Wali Songo, Wali Sembilan, maka semua Pulau Jawa masuk Islam kecuali satu pulau, itu Pulau Bali sahaja. Siapa dia nak kekal dengan agama Hindu dan Buddha, pergi ke Pulau Bali. Selain daripada tu hasil usaha daripada Wali Songo Islam belaka. Daripada seorang guru, Syekh Saman, Syekh Sanauddin ataupun Syekh Saman dipanggil. Maka daripada ilmu persilatan, masyhurlah anak murid Syekh Saman ini hang tua, hang leki, hang lekiu, hang gapo, hasil daripada didik gerak zahir. Maka guru dialah yang mencantumkan kedua-duanya. Zahir ada, batin ada. Maka silat-silat ini orang tak boleh bersilat kalau orang tidak mengenal diri dan tidak ada batin. Orang kata orang tak bersilat kalau orang tak kenal diri. Orang kenal diri sebenarnya orang yang bersilat. Apa maksud silat? Orang ada hubungan zahir dan batin. Kita rasa kita yang bergerak, kita rasa kita yang buat, tetapi sebenarnya Allah yang gaib itu yang menggerakkan kita. Maka sentiasa ada hubung kaitnya. Sebab tu setiap gerak tu ada bacaan dia setengah tu. Setiap gerak tu ada maksud dia. Kenapa kita sembah lagu ni, kenapa kita buat bentuk lagu ni. Maka guru-guru tu akan memberitahu rahsianya, yakni setiap gerak mesti ada hubungan. Kerana kalau kekuatan zahir itu tubuh kita ini tak kuat sangat. Kenapa Allah Ta'ala memilih kita menjadi khalifah, sedangkan makhluk Tuhan banyak lagi yang lebih hebat. Kalau zahir, malaikat. Kalau kita bergocoh dengan gajah, gajah lebih besar. Tetapi kenapa memilih manusia sebagai khalifah, yakni pengganti Tuhan untuk menguruskan dunia ni. Malaikat ada, jin ada, setan ada. Orang lain ni pelik sikit, minta tolongan jin selalu. Dia ingat jin paling kuat sekali. Pas manusia pedoh apa? Katakan khalifah kita ni. Maka apabila khalifah tentulah kita paling hebat. Kenapa kita minta tolong dengan jin? Jin tak kuat lah mana? Maka apabila kita minta tolong dengan benda-benda yang lemah lagu tu, maka dia rasa kita hebat. Maka sebab itulah timbul istilah tenaga dalam. Tak pakai jin. Tak seduk kira lah kalau Wahabi kata jin paceruh ni. Pelik sikit jin selalu. Dia ingat kata hak bisa ni jin, pelik sungguh. Manusia tu hak mana? Khalifah tu duk mana? Nah, maka guru-guru ingin mengeluarkan tu tenaga kita, menjadikan kita manusia yang sebenar. Yang mana manusia inilah yang Allah Ta'ala
tetap ke, berat ke dengan tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Apabila kita siap sebagai seorang manusia, maka layaklah kita menguruskan alam ini. Kita akan jadi manusia yang paling bertanggungjawab, paling baik dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebenarnya. Maka silat-silat itu di samping kata nak mempertahankan diri, benda-benda agama, di samping dalamnya menghubungkan di antara zahir dengan batin, ia juga nak mempertahankan diri. Kerana nak mempertahankan diri itu diajar oleh agama. Orang nak menyerang kita, kita lawan dia. Kerana nak jaga maruah kita, nak jaga nyawa kita, dituntut oleh syariat. Dan ada hadis Nabi kata, al-mu'minu qawi khairum wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Seorang mukmin yang kuat dan gagah lebih disukai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan orang mukmin yang lemah, yang dhaif. Sama ada dhaif itu zahir dia, batin dia, iman dia lemah. Nak hak kuat moleknya. Nah. Maka Nabi Muhammad memuji seorang mukmin yang kuat. Maka tanda zahir seseorang itu kuat kalau dia mampu berpencak silat. Kalau dok senyap sepak kat orang rebah, tak kuatlah mana. Lagu mana dia nak mempertahankan agama hak ada dalam batin dia. Lagu mana dia nak mempertahankan syariat hak zahir di tubuh dia. Semaya dia, puasa dia, sebagaimana orang-orang tua gitu dulu mempertahankan agama, nah, dengan zahir dan batin dia. Terkorbanlah dia sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita kecek mengenai busana, mengenai persilatan, supaya anak-anak muda kita sedar yang orang-orang tua kita tidak terlalu bodoh dan jangan dengar sejarah-sejarah yang dibangkitkan oleh orang-orang asing, orang-orang luar yang musuh kepada kita, menceritakan orang tua kita seolah-olah tak ada apa-apa. Macam mana tak ada apa-apa? Dia daripada jauh ni mari ke negara kita. Kalulah negara kita tidak ada apa-apa faedah dia mari ke negara kita. Tetapi 500 tahun kita dijajah, diambil semua khazanah kita, teknologi kita, keilmuan kita, harta kita, dan ditukar sejarah kita, diriwayat orang tua kita tak tahu apa. Bodoh, tak tahu apa, tak ada teknologi, kuno, darat, gini, jakun tu. Kok kita terima. Maka anak-anak muda kita membodohkan mak ayah dia sendiri, membodohkan nenek-nenek dia, sedangkan bangsa kita sangat hebat sehingga begitu dicemburui oleh dunia pada masa itu. Dipanggil lingua franca, dipanggil bahasa dunia, bahasa dia panggil semenanjung emas ni, jantung dunia. Di antara halikot ni nak pergi halikot ni mesti kena singgah di tempat kita. Kerana tempat kita paling strategik. Apabila pelayaran siapa pertengahan mesti akan dipukul oleh hombok, maka satu tempat saja boleh berteduh di tempat kita. Maka orang nak pergi kepada kau ni mesti kena berteduh sini. Nak mari kau ni, maka jadilah tempat kita begitu strategik. Dari sudut tanah dia subur, ilmu dia subur, sumber dia subur, dan orang-orang dia pun sangat subur. Kita bangsa Melayu ini campuran daripada 5 darah. Campuran daripada 5 darah. Menurut kajian sejarah, Iskandar Zulkarnain, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, ada tu bercampur dengan darah Arab pula kolonial Rasulullah. Ni darah campur. Bagaimana kok bangsa yang bercampur ni darah yang begitu hebat ni? Tidak ada apa-apa. Orang daripada jauh, daripada dulu mengintai tempat kita kerana kehebatan kita. Jangan malu, jangan rasa hina kita pakai ayuh kita, kita pakai tok kita. Jadilah seperti bangsa lain. Rasulullah bangga dengan Arab dia, dan dia marah kalau orang benci kepada orang Arab. Apa? Kerana saya orang Arab. Nabi kata jangan marah kepada Arab, mu jangan benci kepada Arab. Kerana apa? Salah satu sebab aku orang Arab. Mu jangan dak kata. Maka tidak salah kita, bukan kata resih, bukan kata taksub kau apa dia. Kita kata saya kepada Melayu. Tak. Nabi aja saya kepada bangsa, saya kepada bahasa, saya kepada budaya. Maka Nabi tak pernah melarang masuk kepada mana-mana tempat. Nabi kata, berhenti budaya lagu ni. Tak. Nabi tak pernah kosek budaya, kerana Nabi selagi mana tidak bercanggah dengan agama, maka budaya tu mesti diteruskan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mencipta qabail wa syu'uba. Allah Ta'ala cipta bangsa-bangsa dan puak itu liyata'arafu, supaya saling mengenali.
Kita kenal orang Melayu dengan pakaian dia. Kita kenal orang Arab dengan pakaian dan bahasa dia. Maka kalau kita tidak ada bahasa, kalau kita tidak ada pakaian kita sudah lama orang muda kita tak pakai. Bahasa lo ni bercampur habis. Betul kecek ayu lah, betul kecek if gapo dia tak tahu. Nah, gosok kali kecek bahasa pun hilang. Agama bangsa semakin kurang. Tulisan pun tak sempat menulis dengan tulisan orang Melayu. Maka tidak salah. Maka orang-orang yang mencintai bangsa budaya ni lah yang akan menjaga watan dia, akan menjaga tanah air dia. Kita berharaplah, hamba mengucapkan terima kasih kepada penganjur program ni kerana menganjur ke satu benda yang sangat positif, sangat baik, akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memberi kesedaran kepada anak muda, saya kepada bahasa, bangsa dan agama dia. Mudah-mudahan majlis lagu ni semakin subur dibuat tempat kita, supaya bukan kita nak buat kekacauan dak, kita nak semakin sejahtera. Orang yang sayang kepada bangsa dia, tempat dia, semakin sayang kepada negara dia. Mudah-mudahan majlis ini akan dibuat lagi bila-bila. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala memberkati majlis ini dan memberi pahala kepada orang yang masuk menyertai di dalam program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.